Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Alhamdulillah, pagi ini seperti biasa kita dapat sambung kuliah harian kita dengan tajuk Ulumul Quran. Kita sampai kepada ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi ketika Nabi sedang naik burak. Nabi naik burak, kemudian Isra' Mi'raj sampai ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Nabi kita Mi'raj naik ke atas langit. Jadi kita akan sambung pagi ini ayat yang diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit. Ayat ni special. Yang saya kata special ni kerana ayat ni bukan malaikat Jibril turun ke bumi sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dijemput naik ke atas langit dan menerima direct terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu iaitu dua ayat penutup surah Al-Baqarah. Disebut khawatim suratil Baqarah, penutup surah Baqarah. Sebelum ni kita dah baca dah riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Abdullah bin Abbas menyebutkan riwayat Nabi berada bersama Jibril. Nabi ada sebelah Jibril. Abdullah bin Abbas ni Allah Ta'ala bagi mata dia boleh nampak. Dia nampak. Ayah dia Abbas, ayah dia suruh dia pergi ke rumah Nabi untuk adalah urusan nak tanya kemusykilan kepada Nabi. Bila dia sampai rumah Nabi, dia nampak seseorang sedang bercakap-cakap dengan Nabi. Maka dia tak mau ganggu, dia tak masuk rumah Nabi. Dia balik cerita dekat ayah dia, Al-Abbas. Kata, saya dah pergi rumah Nabi, tapi saya tengok di rumah Nabi ada tetamu. Ada tetamu. Jadi tak mau ganggu, dia balik. Al-Abbas tak percaya. Al-Abbas pergi. Jom kita pergi dua. Al-Abbas pergi dengan Abdullah ni, pergi rumah Nabi. Tengok tak ada siapa pun. Jadi Al-Abbas pun bagi salam masuk. Dia kata, ni anak saya ni kata ada tetamu, tak ada pun. Abdullah bin Abbas kata, ada tu sebelah Nabi Muhammad tu ada. Abbas kata, hang mengarut. Mengarut, mana ada orang mengarut hang ni. Maka Nabi SAW jawab, memang ada sungguh sebelah ni, memang ada. Dan dia tanya, Abdullah, kamu nampak ke orang ni? Nampak. Inilah Jibril. Allah Ta'ala buka mata Abdullah bin Abbas, dia boleh nampak Jibril ada sebelah Nabi. Dan Nabi kata, Abdullah bin Abbas, dia tidak akan mati sehingga dikurniakan kepadanya ilmu yang banyak. Dia akan dapat ilmu yang banyak seperti lautan. Dan yang kedua, dia tak akan mati, melainkan sebelum dia mati Allah Ta'ala akan tarik penglihatan dia
Allah Ta'ala akan jadikan dia mata tak nampak. Kerana waktu dia kecil-kecil, mata dia terang sangat. Dia tengok Jibril. Jibril tu cahaya. Macam kalau kita duk tengok cahaya matahari. Jadi ada masalah penglihatan kita. Ada masalah. Jadi Abdullah bin Abbas, Nabi kata, kamu besar nanti, kamu tak akan mati. Melainkan kamu akan jadi orang alim yang ilmu kamu seperti lautan. Dan kamu tak akan mati, melainkan Allah akan uji kamu dengan satu penyakit. Allah Ta'ala tarik nikmat penglihatan. Sebab kamu boleh nampak Jibril. Jibril tu cahaya. Jadi mata rosak. Okey tak? Bukan itu yang kita nak cerita. Yang kita nak cerita Abdullah bin Abbas ni, ini riwayat hadis Sahih Muslim. Kita dah pernah sebut dah dalam siri kuliah kita sebelum ni. Abdullah bin Abbas, dia kata, ketika Nabi duduk dengan Jibril tu, tiba-tiba Nabi mendengar satu bunyi daripada arah atas. Dengar satu bunyi. Nabi pun heran, aku pun heran, kami semua heran bunyi apa ni. Maka Jibril tanya Nabi, wahai Muhammad, kamu tahu tak bunyi apa tu? Nabi Muhammad kata, tak tahu bunyi apa, saya tak tahu. Jibril kata, yang bunyi tu sebenarnya itu bunyi satu pintu daripada pintu-pintu langit. Pintu tu tidak pernah dibuka. Lam yuftah qat. Tak pernah sekali pun Allah buka pintu tu. Sejak Allah Ta'ala buat langit, bumi, sebelum ada Nabi Adam, pintu tu tak pernah buka. Hari ni baru buka. Dan dari pintu tu turun satu malaikat. Malaikat yang turun tu pun, dia tak pernah turun malaikat tu. Nazala minhu malak. Lam yanzil qat. Ada satu malaikat turun melalui pintu tu. Dan malaikat tu pun tak pernah turun. Ini kali pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan malaikat tu turun. Malaikat tu turun dan malaikat tu pun ada bersama Nabi Muhammad, Jibril dan malaikat tu. Kita tak tahulah nama malaikat apa. Malaikat penjaga pintu tersebut, pintu langit. Malaikat tu pun turun. Kata Jibril, malaikat ni dia sampaikan satu wahyu kepada kamu, wahai Muhammad. Malaikat ni dia main cakap. Jadi Jibril tolong sampai, jadi orang tengah. Jibril kata, malaikat ni bagi tahu, abshir bin nurain, bergembiralah wahai Muhammad, bergembiralah wahai umat Nabi Muhammad, bin nurain, dengan dua cahaya. Lam yu'tihima ahadan minal anbiya qablak. Tak pernah seorang Nabi pun yang mendapat dua cahaya ni. Cahaya special, bergembiralah kamu dengan dua cahaya ini. Tak pernah Allah memberi dua cahaya ini kepada Nabi-Nabi lain sebelum kamu. Apa dua cahaya itu? Yang pertama, surah Al-Fatihah. Yang kedua, penutup surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kata Jibril, siapa yang baca Fatihah dan baca dua ayat terakhir Baqarah, tiap-tiap huruf, kalau kita baca sambil ada hajat, kita baca sambil ada hajat, Allah akan makbulkan hajat kita. Baca, faham maknanya, satu huruf demi satu huruf, satu ayat demi satu ayat, sambil kita nyatakan hajat kita, Allah pasti memakbulkan. Dua ayat penutup surah Baqarah itu ialah ayat yang kita selalu baca dalam wirid. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat itu satu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna. Tang tu semua doa rabbana tu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna, maafkan kami, waghfir lana, ampunkan dosa kami, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi tonton, cuba tengok. Kita punya wirid lepas sembahyang maghrib, tok guru kita dulu dia pemasukkan yang tu amanar rasul la yukallifullah.
Kita punya bacaan tahlil pun ada. Amanar Rasul, la yukallifullahu nafsan. Kenapa? Sebab dua ayat ni sangat special Nabi dapat daripada atas langit. Nabi naik atas langit dapat. Itu satu. Nabi naik atas langit, Nabi dapat dua ayat terakhir Baqarah. Nabi duduk di bumi pun, malaikat penjaga langit Allah Ta'ala suruh turun pula. Memberi absyir. Bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan surah Baqarah, dengan dua ayat terakhir penutup surah, dengan surah Fatihah, dan satu lagi dua ayat penutup surah Baqarah. Jadi ada dua peristiwa. Peristiwa Nabi naik atas langit, Mi'raj, Nabi pergi ambil ayat di sana. Satu lagi Allah Ta'ala hantar, bukan Jibril, penjaga pintu langit, yang mana pintu tu tak pernah pintu tu Allah buka melainkan hari tersebut, dan malaikat yang jaga tu pun tak pernah turun ke bumi melainkan pada hari tersebut. Macam tu. Ya Allah, besar sungguh. Tu yang tok guru kita letakkan dalam wirid sembahyang maghrib. Kalau kita baca tahlil pun ada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kan? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Macam tu. Bukan saja-saja ni apa, susun doa-doa dan zikir-zikir tu ada dia punya kelebihannya. Bahkan yang kata wirid maghrib tu, ada pula hadis lain Nabi SAW sebut, siapa baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kafatahu, memadailah baginya. Dia baca dua ayat tu, memadailah dia. Allah jaga dia daripada fitnah, daripada sihir, memadailah rezekinya besok hari, perlindungan Allah. Dan ada juga maksudnya kalau kita baca sebelum tidur, amanar Rasul, la yukallifullah, kata ulama, memadailah. Kita dah dapat pahala qiyamul lail. Kalau kita bangun qiyamul lail, alhamdulillah. Kalau kita tak bangun pun, Allah dah catat pahala qiyamul lail. Baik, kita tengok hadis dia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'is sadisah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi dibawa jalan perjalanan malam Isra, Rasulullah dibawa Isra, akhirnya Nabi sampai ke sidratil muntaha. Nabi sampai dekat sidratil muntaha. Di mana sidratil muntaha? Wa hiya fis sama'is sadisah, iaitu di langit ke-6. Sidrah ni kalau terjemahnya pokok bidara tu panggil sidrah. Sidr, pokok bidara yang orang duk guna daun dia tu buat mandi mayat. Atas langit sana, Nabi sampai di langit ke-6, Nabi melihat Sidratul Muntaha, macam sejenis pokok. Dah ada riwayat sebut daunnya macam besar macam gajah, ataupun macam periuk, macam telinga gajah. Daun dia besar-besar. Kita nak bayang pun tak tahulah yang kata Sidratul Muntaha. Tapi cantik lah. Pokok ni sangat cantik. Di langit ke-6. Ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ard. Di situlah tempat terakhir apa-apa yang dibawa naik dari bumi. Laporan malaikat daripada bumi. Malaikat yang catat kebaikan kita, dosa, pahala kita. Malaikat akan bawa tang tu lah last sekali. Sampai kat Sidratul Muntaha tu, malaikat akan passing. Akan save di situ, rekodkan di situ. Wa ilaiha yantahi ma yahbutu bihi min fawqiha fayuqbadu minha. Dan ialah tempat terakhir apa-apa yang turun dari atas dan dipegang di situ. Arahan-arahan daripada langit ketujuh pun sampai situ. Jadi malaikat yang bawah ni akan turunkan ke bumi. Dari bumi pun, laporan bumi naik pun sampai situ. Jadi Sidratul Muntaha nama tempat tu. Langit ke-6. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Surah An-Najm ayat 16. Wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Sidratul Muntaha
dikelilingi, diliputi dengan apa yang meliputinya. Pokok tu bukan sebarang pokok, dia punya keliling-kelilingnya sangat cantik. Sidratul Muntaha. Kata Abdullah bin Mas'ud, firashun min zahab, iaitu hamparan-hamparan daripada mah. Keliling pokok tu ada hamparan-hamparan mah, macam kapek-kapek mah. Cantik ya. Fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, maka baginda Nabi dianugerahkan 3 perkara. Nabi sampai tahun tu, Nabi tengok pokok yang cantik, keliling dia ada hamparan-hamparan mah, Sidratul Muntaha. Kita nak bayang pun tak boleh. Nanti di akhirat nanti kita boleh tengok. Di situlah Nabi mendapat 3 kurniaan daripada Allah. Yang pertama, u'tiyas salawatil khams, baginda dianugerahkan salat 5 waktu. Nabi dapat salat 5 waktu. Yang mana asalnya 50. Asalnya 50 waktu. Kemudian Nabi minta kurang atas nasihat Nabi Musa alaihi salam. Allah kurangkan sikit. Tinggallah 5 waktu. Baik, itu satu Nabi dapat di atas langit. Salat 5 waktu. Yang kedua Nabi dapat apa lagi? Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Nabi mendapat penutup surah Al-Baqarah. Ini special, ya Allah dapat atas langit. Bukan perantaraan Jibril. Nabi dengar Allah terus. Amanar Rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Nabi dapat lagi wa ghufira, yang ketiga, wa ghufira liman lam yushrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dan diampunkan dosa-dosa besar umatnya dengan syarat tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kita kalau buat dosa besar mana pun, Allah bagi tahu Nabi Muhammad, umat kamu aku ampunkan. Dia bertaubat, aku ampun. Syarat jangan buat dosa besar. Syarat tidak mensyirikkan Allah. Kalau syirik Allah, Allah tak ampun. Dia kena bertaubat. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kena memeluk Islam balik. Kemudian dia kena qada balik apa yang dia tinggal dalam tempoh murtad tu. Kalau dia buat ibadat dalam tempoh murtad tu pun ditolak, dia kena qada balik. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat orang murtad. Masuk Islam balik, mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, 3 benda Nabi dapat atas langit. Solat 5 waktu, 2 ayat penutup surah Baqarah, dan Allah menjanjikan pengampunan dosa untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun dosa-dosa besar, syaratnya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian, ada lagi ayat yang diturunkan kepada Nabi ketika Nabi berada di antara langit dan bumi. Yang ni ayat yang Nabi dapat waktu duduk tengah naik burak. Nabi naik burak. Antara langit bumi ni makna di ruang angkasa. Nabi sedang terbang atas burak. Imam Ibnu Al-Arabi menyebutkan satu riwayat bahawa terdapat 6 ayat yang diturunkan di ruang udara antara langit dan bumi, iaitu ketika perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. 6 ayat tersebut ialah ayat 164, 165 dan 166 dari surah Saffat. Tuan-tuan rujuklah dalam Quran. 164, 165 dan 166 surah As-Saffat. 3 ayat tu ayat berkembang, 3 ayat. Lepas tu ayat apa lagi Nabi dapat? Ayat 45 dari surah Zukhruf dan 2 ayat penutup surah Baqarah. Ini pendapat Ibnu Arabi. Dia kata Nabi dapat 2 ayat penutup surah Baqarah ni waktu Nabi naik burak. Tapi pendapat yang paling kuat bukan 2 ayat penutup surah Baqarah, bukan ketika naik burak, tapi setelah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Namun begitu, Imam Asyuti berkata, aku tidak menjumpai sandaran tentang riwayat di atas, melainkan berkaitan 2 ayat penutup surah Al-Baqarah seperti riwayat Imam Muslim yang kita bacakan tadi. Baik, sekarang kita pergi pula kepada tajuk, apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi? Ulama berbeza pendapat tentang ayat apakah yang pertama, paling awal diturunkan kepada Nabi SAW. Ada 2 pendapat. Kita ambil lah 2 pendapat. Ada lagi pendapat-pendapat lain. 2 pendapat yang paling banyak disokong oleh ulama, ada 2 pendapat.
Pendapat pertama, wahyu pertama, ini pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat. Wahyu pertama ialah 5 ayat awal dari surah Al-Alaq. Iqra' itulah. Itulah first wahyu pertama yang Nabi dapat ketika Nabi SAW sedang beruzlah di Gua Hira. Ini ada kawan kita Ani Safiyah dah catat 164, 165, 166 surah Saffat. Nabi dapat ketika berada di atas burak antara langit dan bumi. Baik. Wahyu pertama surah Iqra' Al-Alaq, 5 ayat pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahyu pertama yang Nabi dapat ialah melalui mimpi yang benar ketika Nabi tidur. Nabi mimpi, Nabi tengok sesuatu. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Tidaklah baginda melihat sesuatu mimpi, melainkan mimpi itu akan jadi kenyataan seperti terangnya cahaya di waktu pagi. Contoh, Nabi mimpi ada pokok tumbang. Esok Nabi siang hari tengok dia pokok tu pun tumbang sungguh. Nabi mimpi ada dahan yang patah sungguh. Contohnya macam tu. Ni aku mimpi semalam ni. Dia jadi sungguh. Itu permulaan lah Nabi nak dapat wahyu. Lepas pada duk mimpi kerap macam tu, thumma hubbiba ilaihil khala. Nabi Allah Ta'ala jadikan hati Nabi ni lebih suka untuk menyendiri, duk sorang-sorang, beruzlah, berkhalwat. Fakana yakhlu bighari Hira, dan Nabi memilih untuk bersendiri, beruzlah di dalam gua Hira. Fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud layaliya dhawatil adad. Baginda akan berada dalam gua Hira untuk tujuan beribadat. Ibadat ni ada 2 pendapat. Yang pertama, Nabi akan solat macam Nabi Ibrahim, ataupun ibadat Nabi ialah at-tafakkur, berfikir, tengok langit bumi, kejadian langit bumi, dan menginsafi bahawa sebenarnya ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Qabla an yaz'a ila ahli wa yatazawwadu lidhalik. Nabi akan bawa bekalan. Lepas tu naik duduk beberapa hari, beberapa malam, beruzlah, beribadat dalam gua Hira. Thumma yarji'u ila Khadijah. Bila habis bekalan, Nabi akan balik rumah, jumpa Sayyidatina Khadijah. Fayatazawwadu limithliha. Kemudian nanti Nabi akan pergi pula ke Gua Hira. Sayyidatina Khadijah siapkan bekalan makanan dan minuman. Macam tu. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghairi Hira. Sehingga datanglah wahyu Allah. Malaikat Jibril datang ketika Nabi sedang dalam Gua Hira. Faja'ahul malak. Datang malaikat. Nabi pun tak kenal itu Jibril, itu malaikat, Nabi tak kenal. Mengejut, dia datang mengejut. Setelah beberapa hari Nabi duduk di Gua Hira, lepas tu Nabi balik berapa hari pula. Lepas tu bawa bekalan, pi pula berapa hari, balik pula bersama isteri berapa hari. Pi pula banyak kali lah, pi balik tu. Ada satu ketika tu datang malaikat. Malaikat datang mengejut, Nabi pun terkejut. Tiba-tiba malaikat kata, Iqra'. Bagi salam pun tak, perkenal diri pun tak. La salam wala kalam. Tak bagi salam dan tak cakap apa dah. Terus mai-mai. Iqra', bagi arahan. Baca. Baca apa, buku apa pun tak ada dalam gua tu. Kalau kita nak baca apa, buku apa pun tak ada. Tiba-tiba suruh baca. Iqra', baca. Kalau ada buku pun, Nabi bukan pandai baca. Nabi jawab, Ma ana biqari'in. Saya tak pandai baca. Qala, kata Nabi, fa'akhadhani. Dia pegang saya. Bila habang tak boleh baca. Saya tak pandai baca. Dia pegang saya. Dia cekak saya. Faghattani. Dia pegang saya. Saya nak lari tak boleh. Faghattani. Dia peluk saya. Dia buat 2 benda. Pegang dan peluk.
Faghattani, dia pegang saya dan dia peluk saya, hatta balagha minnil jahad, sehingga saya kepenatan. Nak menyawa pun tak boleh, nak menafas pun tak boleh, sesak nafas. Dia pegang, dia peluk. Waalaikumsalam warahmatullah. Thumma arsalani, kemudian dia lepas saya. Dia bagi peluang saya bernafas. Dia lepas saya. Faqala, dan dia kata lagi, iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari'in, saya jawab saya tak pandai baca. Fa akhadhani, dia cekak saya sekali lagi. Faghattani, dia peluk saya athaniyata, kali kedua. Hatta balagha minnil jahad, sehingga saya kepenatan. Malaikat buat macam ni, tak mau bagi nampak kata ini mimpi, ini khayalan, ini betul-betul, ini real. Macam gambar Piramli, ini betul-betul, bukan cubaan, ini betul-betul. Tu yang dia cekak, dia peluk. Nak habaq kata cerita dalam gua ni memang sungguh, bukan Nabi tidur, Nabi khayal, khayalan Nabi tak. Kali kedua dia peluk lagi, kemudian dia lepas aku, dia suruh baca. Aku kata aku tak pandai baca. Kali ketiga dia pegang aku, dia peluk aku. Lepas tu aku penat, dia lepas aku. Barulah dia kata, ikut saya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. 5 ayat. Nabi dapat 5 ayat ni, Nabi ketakutan. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Nabi pun balik rumah dalam keadaan bergementar hati Nabi. Ada riwayat Imam Muslim ni bergegak tepi-tepi Nabi ni. Gementarlah balik, menggigil macam tu. Hati duk dap takut, badan pun terketak-ketak balik rumah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Nabi jumpa di rumah isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, Nabi kata, zammiluni, tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Fazammaluhu, maka mereka menyelimutkan Nabi. Khadijah dengan anak-anak perempuan Nabi ambil selimutkan Nabi. Ni pun tak tahu apa kena dengan Nabi ni. Apa tak tanya banyak, Nabi suruh selimut, dia berselimut. Hatta zahaba anhu ar-raw', sehingga bila dah hilang dah rasa takut tu, barulah Nabi cerita apa yang terjadi. Faqala li Khadijah, Nabi kata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar. Nabi buka cerita. Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi, saya takut, saya bimbang atas keselamatan diri saya. Siapa yang mai peluk tadi tu saya pun tak tahu, tak kenal. Makhluk apa tak pernah tengok mai peluk saya, takut sungguhlah. Faqalat Khadijah, Khadijah kata, jangan bimbang. Wallahi kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan mensia-siakan hidup kamu selama-lamanya. Ni isteri yang baik. Dia tenangkan hati Nabi. Dia kata jangan bimbang, fikir positif, jangan fikir negatif. Ada benda baik yang Allah nak bagi. Pasal kamu orang baik, tentu Allah nak bagi kebaikan kepada kamu. Kemudian Khadijah pun menyenaraikan beberapa kebaikan Nabi. Innaka latasilur rahim, kamu suka ziarah, sambung silaturahim. Wa tahmilul kal, kamu suka bantu orang susah. Wa taksibul ma'dum, orang tak ada kerja, kamu cari peluang-peluang pekerjaan, bantu orang yang tak ada kerja. Wa taqrid dhaif, kamu memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu membantu orang yang dizalimi. Panjang lagi lah. Lega sikit lah hati Nabi. Isteri Nabi ni pandai. Dia tak kata, itulah duk pi sangat, bersorak dalam gua, itulah jadi gua tu kena sampuk hantu ke apa. Dia tak cakap macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqat bihi Khadijah. Khadijah pun tanya Nabi, mau tak saya nak bawa Nabi, saya nak bawa Nabi pergi jumpa seseorang. Bukan nak pergi jumpa Tok Bomo ke apakah, nak pergi jumpa orang alim. Kita tanya dia apa yang jadi. Khadijah tanya Nabi, mau tak kita pergi jumpa seorang yang alim. Dia ni boleh baca kitab Taurat, boleh baca kitab Injil. Dia ni sepupu Khadijah.
alim dia ni. Nabi pun setuju, okey. Fantalaqat bihi Khadijah membawa Nabi hatta atat bihi Waraqah bin Ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Panjang nama dia. Jumpa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Siapa dia ni? Ibni Ammi Khadijah. Dia anak pak saudara Khadijah. Makna dia sepupu lah. Anak pak saudara Khadijah, sepupu Khadijah. Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah ni zaman jahiliyah dia beragama Nasrani. Dia pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nasrani yang tak kata Nabi Isa anak Tuhan lah. Dia Islam lah, maksudnya dia Islam. Dia mengikut ajaran yang betul yang ditinggalkan oleh Nabi Isa AS. Dan dia boleh menulis. Ketika orang lain tak pandai baca, tak pandai tulis, ummiyin, dia ni pandai tulis. Bukan takat pandai tulis bahasa Arab, dia juga pandai tulis Ibrani, bahasa Israel. Bahasa Yahudi pun dia pandai tulis. Orang cerdik lah, orang pandai. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia boleh menulis bahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah ma syaa an yaktub. Dia boleh salin kitab Injil dengan tulisan Ibrani. Dia boleh faham bahasa Ibrani, boleh tulis bahasa Ibrani, boleh terjemah ke bahasa Arab. Apa dia nak tulis, dia boleh tulis. Wa kana syaikhan kabiran. Dan ketika itu umur dia dah sangat tua. Waktu Nabi dengan Sayyidatina Khadijah pergi jumpa dia tua dah. Qad amiya, waktu tu dia sudah buta. Hadis ni cerita detail. Buta dah Waraqah ni. Faqalat lahu Khadijah. Khadijah kata, ya ibna am, wahai sepupuku, isma' min ibni akhik, dengarlah daripada anak saudaramu. Ini bahasa kasih sayang, bukan anak saudara betul. Dengarlah daripada Muhammad. Faqala lahu Waraqah. Waraqah pun tanya, ya ibna akhi, madza tara, wahai anak saudaraku. Panggilan mesra, panggilan kasih sayang. Wahai anak saudaraku, apa yang berlaku dekat kamu? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi pun cerita dekat Waraqah apa yang Nabi alami dalam gua. Dipegang, dipeluk 3 kali, disuruh bacalah, cerita semua. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah pun jawab, hadza an-namus, yang peluk kamu, yang cekak kamu, yang suruh kamu baca tu, hadza an-namus, dia tu namus. Namus dalam bahasa Yahudi Jibril. Ini Jibril. Hadza namus alladhi nazzala ala Musa. Itulah malaikat namus, malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Malaikat itulah. Nabi Musa, Nabi Isa, semua malaikat itulah. Maknanya kamu juga dipilih Allah menjadi nabi seperti mana Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'. Waraqah kata, alangkah baiknya kalau aku sekarang masih kuat, gagah, masih pemuda yang bertenaga. Laitani akunu hayyan, dan alangkah baiknya kalau Allah panjangkan umurku, aku terus hidup. Idh yukhrijuka qaumuk, satu hari nanti kamu akan diusir oleh kaum kamu sendiri. Kamu akan dihalau keluar daripada Mekah. Kamu akan berhijrah ke tempat lain, kata Waraqah. Ini bukan ramalan. Dia dah baca dah dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Dia bukan Tok Nujum. Dia bukan Tok Bomo. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku masih bertenaga. Alangkah baiknya kalau Allah panjangkan umurku, aku hidup. Ketika orang halau kamu keluar Mekah, aku akan tolong kamu, aku akan bantu kamu. Ketika ini, bila Nabi sampai dekat cerita ni, Nabi terkejut. Nabi kata dekat Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah kaum Quraisy akan mengusir saya keluar daripada Mekah?
biar betul awa mukhrijiyahum, mereka akan usir saya. Nabi macam tak percaya, sebab Nabi tak pernah pun bermusuh dengan siapa-siapa. Nabi dipanggil Al-Amin, orang amanah, orang jujur, orang sayang Nabi. Nabi pun sayang masyarakat Mekah. Takkan mereka tergamak mengusir saya. Awa mukhrijiyahum, biar betul. Kata Waraqah, na'am, sungguh apa yang aku cakap sungguh. Satu hari nanti kamu akan dihalau keluar daripada Mekah. Kamu akan halau. Kamu kena berhijrah ke tempat lain. Sungguh. Kerana apa? Kata Waraqah, sebab itulah sunnatullah kepada Nabi-Nabi. Bila mereka bawa dakwah, orang benci, orang ancam nak bunuh, orang usir keluar. Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qat, tidak ada seorang Nabi pun sebelum kamu, bimithli ma ji'ta bihi, seperti apa yang kamu bawa dakwah, illa udiya, melainkan dia akan dimusuhi. Semua Nabi-Nabi dimusuhi. Wa in yudrikni yawmak ansurka nasran muazzara, kalau panjang umur, aku akan tolong, bantu, bela kamu, menjadi penyokong kuat kamu. Tapi tak lama lepas Nabi jumpa Waraqah ni, dalam riwayat ni sebut, thumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya, tetapi tak lama lepas tu, lepas Nabi dan Khadijah jumpa Waraqah, tak berapa hari pun lepas tu dia meninggal dunia. Jadi Waraqah ni antara orang yang awal-awal memeluk Islam. Dia yakin dengan Nabi. Seandainya panjang umur, dia akan jadi penyokong kuat Nabi. Dia sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Selepas peristiwa Iqra itu, wa fataral wahyu, wahyu terhenti beberapa waktu. Jadi Iqra 5 ayat, lepas itu wahyu terhenti. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Boleh cek riwayat ni dalam Sahih Bukhari, dalam tajuk Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, iaitu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nombor 3 dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 3. Dan dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, babul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab Nabi menerima wahyu, wahyu pertama, hadis nombor 160 dalam Sahih Muslim. Besok kita akan sebutkan pula pendapat kedua ulama. Wahyu pertama, ada juga ulama berpendapat surah Al-Muddathir sebagai wahyu pertama. Tapi yang paling kuat ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Lepas itu wahyu terhenti beberapa hari. Kemudian Allah sambung semula penurunan wahyu dengan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, surah Al-Muddathir. Jadi takat tu tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kepada pencinta-pencinta Al-Quran, untuk lebih kita mendekati Al-Quran, mengenali biodata Al-Quran, bertaaruf dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Quran akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.